YB Bintulu, saya jemput Padang Serai juga 30 minit ya. Terima kasih. Mai. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, dalam negara demokrasi berparlimen, mana-mana sahaja, kita mempunyai hak untuk memuji titah diraja dan kita mempunyai hak untuk mengkritik dan menganalisa titah diraja. Pada permulaan sesi ini, banyak kontroversi yang timbul disebabkan hal ini. Dan saya ingin memberi penerangan supaya isu ini tidak ditimbul-timbulkan lagi pada sesi yang akan datang. Kerana ia percubaan untuk mengelirukan rakyat. Soalnya, Tuan Speaker, siapakah yang bertanggungjawab untuk titah diraja? Dan saya membaca daripada, dengan izin Tuan Speaker, An Introduction to the Constitution of Malaysia, oleh Tun Muhammad Sufyan bin Hashim, iaitu bekas Lord Presiden negara kita. Dan beliau menyatakan dengan begitu jelas, yang di Pertuan Agong, on formal occasions such as the opening of Parliament, addresses Parliament by reading the policy speech of the government of the day. Ini Tun Sufyan. Tetapi, persepsi yang amat tidak baik, Tuan Speaker, telah diberikan oleh pemimpin Barisan Nasional dan juga wakil rakyat mereka, bahawa dengan menyoal dan mendebat dan menyatakan bahawa titah diraja itu adalah tanggungjawab Barisan Nasional, maka pembangkang itu tidak taat kepada raja. Ini adalah salah satu tohmahan yang amat serius dan mengelirukan rakyat. Saya juga merujuk kepada Wade and Bradley classic text dengan izin constitutional law, di mana dinyatakan the speech for which the cabinet is responsible announces in outline the government's plans for the principal business of the session, dengan izin Tuan Speaker. Jadi bermakna Tuan Speaker, langsung tidak ada isu mengenai siapakah yang bertanggungjawab bagi titah diraja. Dan ini adalah cara di negara demokrasi berparlimen dan ini perlu difahami. Yang menakjubkan adalah inilah sistem yang kita telah amalkan sejak tahun 1959 lagi. Sejak parlimen pertama, sejak yang di Pertuan Agong yang pertama, memberi titah diraja yang pertama, 12 September 1959. Yang kedua, Tuan Speaker, adalah mengenai titah diraja yang telah dibacakan. Kandungannya, sepatutnya kandungan titah diraja adalah mengenai polisi, plan dan rancangan kerajaan bagi sesi yang akan datang, bagi tahun yang akan datang. Dengan izin, legislative program. Tetapi apabila kita melihat titah diraja kali ini, ia mengandungi kebanyakannya kritikan tersirat terhadap pembangkang dan melaung-laungkan pencapaian kerajaan Barisan Nasional. Tuan Speaker, ini bukanlah tujuan. Ini bukanlah tujuan Tuan Speaker, penjelasan. titah diraja. Saya Glugo. Padang Serai. Ya. Setujukah Padang Serai kalau saya katakan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang juga membuat perkara yang sama, mengarang teks untuk Tuan Yang Terutama Tun dan dibaca oleh Tuan Yang Terutama Tun, dan mana teks itu juga menerangkan tentang segala yang telah dibuat oleh kerajaan DAP di sana dan juga memberikan kata-kata sinis kepada kerajaan pembangkang Barisan Nasional. Jadi Padang Serai setujukah bahawa apa yang Padang Serai sebutkan tadi juga perkara yang dilakukan sendiri oleh Pakatan Rakyat? Terima kasih. Tuan Speaker, jawapan yang mudah sahaja. Apa yang dikatakan tadi,
saya percaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak meletakkan di dalam titah diraja isu-isu yang amat kontroversi di negara seperti keputusan pilihan raya umum ke-13 di mana Kerajaan Barisan Nasional memasukkan itu juga di titah diraja dan menimbulkan isu itu dan meminta semua rakyat untuk menerima keputusan pilihan raya umum ke-13. Tidak betul, langsung tidak menuruti prosedur dan tradisi demokrasi berparlimen untuk memasukkan perkara yang kontroversi ke dalam titah diraja. Ini dengan izin Tuan Speaker adalah basic. Apa tu? Basic. Minta sikit, Ya. boleh? Minta laluan. Ya sila Padang Besar. Lepas ni. Oh, tak, Sikit tak diberi laluan. Sikit Duduk, Saya tak bagi laluan. Baca peraturan mesyuarat, saya tak bagi laluan. Tak bagi laluan, Sikit, sila sikit, duduk. Baca peraturan mesyuarat, saya tak bagi laluan. Lepas ni. Tuan Speaker, mengenai kandungan titah diraja. Saya tadi sebelum dicelah tadi menyatakan mengenai kandungan iaitu program legislatif dan sebagainya. Bukan apa yang dilakukan. Dan ini juga jelas. Tadi saya baca bahawa mesti ada legislative program bagi tahun yang akan datang. Kalau kita lihat titah diraja. Dan ini penting, Tuan Speaker, kerana ini adalah outline program untuk membolehkan kita di Dewan Yang Mulia ini untuk mengkritik, menganalisa dan berdebat mengenai plan kerajaan untuk tahun yang akan datang. Ini adalah basis demokrasi kita. Jika tidak ada fakta di dalam titah diraja, jika kerajaan tidak menyatakan apakah itu bil-bil dan sebagainya secara outline, dengan izin, secara outline yang akan dibawa, bagaimana kita hendak menjalankan satu perdebatan yang bermakna. Dan ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk demokrasi kita. Dan saya juga ingin merujuk kepada titah diraja yang pertama oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama daripada Hansard 12 September 1959 sebab selepas Merdeka Legislative Council dengan izin masih ada sehingga Jun 1959. Selepas itu titah diraja pertama 12 September 1959 dengan izin saya baca daripada Hansard. The formal, ini yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong. The formal statement of the future policies and objectives of our government made by us as head of state in the presence of all members of the legislative authority. Jelas apakah yang future. Jadi dan kalau kita banding dengan di Westminster Queen's Speech Mei 2013, hampir 30 item individu, iaitu bil untuk ini, bil untuk membawa perubahan ini, bil untuk membawa banyak yang telah disenaraikan, dan itu yang perlu dibuat. Saya timbulkan perkara ini, Tuan Speaker, supaya ada perubahan, supaya perkara ini direkodkan di Hansard, dan supaya menteri-menteri yang tidak ada pada petang ini, supaya menteri-menteri mengambil, menteri kabinet mengambil notis supaya perkara ini tidak berulang. Kerana seperti saya kata, ia adalah tanggungjawab kabinet. Tuan Speaker, di dalam titah diraja, saya sentuh sekarang mengenai perkara penting yang tidak disebut di dalam titah diraja. Di dalam titah diraja, kita sebenarnya mahu lihat apakah tindakan yang akan diambil mengenai satu isu yang begitu merunsingkan dan telah mengecewakan rakyat negara ini. Dan itu adalah isu mati dalam tahanan polis atau mati di lokap. Saya lihat bahawa langsung tidak ada menyebut mengenai perkara itu oleh pihak kerajaan. Tidak ada jawapan. Dan kita semua mengharapkan bahawa IPCMC akan ditubuhkan. Sekali lagi, tidak ada apa-apa yang dinyatakan di dalam titah diraja mengenai IPCMC. Penjelasan. Padang Serai Tasik Glogor tahu dah. Ya, saya minta laluan. Tasik Glogor sekejap ya. Tadi dah celah. Tasik Glogor 35 peraturan sekejap duduk ya.
Ni Padang Serai nak bagi laluan. Tidak, Global. tak bagi dah sekali. Sila. Okey. Jadi Tuan Speaker, mengenai isu mati dalam tahanan di lokap, saya ingin dengan segera menyatakan kepentingan saya, walaupun kes-kes ni saya ambil secara pro bono, bahawa saya adalah peguam di dalam kes Kugen. Ya, itu adalah kepentingan saya dan saya menyatakannya. Dah keputusan, dengar dulu. Jadi Tuan Speaker, di dalam ucapan tidak disebut. Tetapi beberapa hari yang lalu, keputusan yang jelas telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menyatakan bahawa Ketua Polis Negara terlibat di dalam menutup kes Kugen. Ini bukan saya kata. Walaupun saya kata begitu sejak 2009, akhirnya Hakim Mahkamah Tinggi pun menyatakannya selepas perbicaraan penuh di Mahkamah Tinggi. Dan juga Hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa Ketua Polis Negara dan anggota tinggi di PDRM terlibat di dalam, dengan izin Tuan Speaker, misfeasance in public office. Apa makna itu? Maknanya Point of order. Betul lah. Kena Isu ini masih di mahkamah sebab kerajaan Isu. ada lagi usul untuk apil. Sebagai seorang peguam, dia tidak boleh bawa usul ini sebab dia prejudis dan tidak boleh harus diberhentikan. Sub judice. Suruh dia berhenti, jangan beri dia ucap lagi. Masih dalam rayuan. Dua-dua. Tuan Speaker, isu ini telah pun diputuskan oleh mahkamah. Saya hanya menyentuh mengenai keputusan mahkamah. Itu saja. Sudah Kes diputuskan. dalam rayuan. Sekejap ya. Padang Serai, kalau mengikut 23(1)G ni, memang jelas menyatakan bahawa tidak boleh membincangkan perkara-perkara yang masih lagi dalam pertimbangan mahkamah. Cuma Batu sekejap Batu. Saya belum habis lagi Batu. Ya. Sekejap Batu. Ya. 35(1). Tunggulah dulu. Saya jawab dulu. Bagilah saya jawab dulu. Ya, saya difahamkan. Saya difahamkan kes ini telah dibuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi lagi. Saya nasihatkan kepada Padang Serai sila beralih kepada tajuk yang lain. Yang ni betul. Yang ni betul. Boleh dapat penjelasan bila kerajaan buat rayuan. Saya kalau ikut bacaan berita, mereka hanya consider to review. Saya ingin tahu sama ada sudah buat rayuan atau sedang pertimbangkan untuk buat rayuan, sebab saya ingin dapat penjelasan. Ya, Batu. Saya Okey, boleh Yang jawab. Mohd Batu. Sementara saya mendapat pengesahan, saya minta Yang Mohd Padang Serai sila ubah kepada tajuk yang lain, betul, sehingga saya dapat ruling. Sila. Tuan Speaker, saya hanya nak tambah bahawa isu yang ditimbulkan oleh Batu tadi, memang tidak ada apa-apa pengumuman bahawa rayuan telah dibuat. Dan walau bagaimanapun, isu bahawa rayuan telah dibuat ataupun bahawa perkara ni adalah subjudis tidak timbul. Disebabkan apa? Nanti dulu. Disebabkan. Ni Padang Serai, saya dah bagi tahu tadi, saya akan buat ruling setelah saya dapat pengesahan. Jadi sila beralih pada tajuk yang lain dahulu. Ya. Ya. Dia mau ajar aku sama speaker, satu mana saja. boleh. Saya tahu Tuan Speaker telah menyatakan bahawa nak dapat pengesahan. Saya hanya nak sebut bahawa selagi fakta kes tidak disebut, saya tidak masuk ke dalam fakta kes, hanya keputusan saja, ada berlainan. Bukan kita sedang berbincang kes yang sedang separuh bicara. Bukan, Tuan Speaker. Tak faham undang-undang. 20 tahun saya mengamal sebagai peguam, saya tahu tak faham undang-undang. Ini bukan mahkamah. Tak Di faham mahkamah undang-undang. yang boleh buat ini Ni Dewan Hanifah. Rakyat. Ini bukan mahkamah, tahu tak? Pengurusi tentang isu subjudis Ya, ini. Sepang. Tentang isu subjudis ini, pengurusi. Hanya jika ada rayuan secara dengarlah dulu, dia tak pernah lagi mahkamah Sepang. diamlah. Sepang. Saya dah putuskan tadi, Sepang. Duduk dulu Sepang. Duduk dulu.
Saya dah putuskan tadi bahawa saya akan membuat ruling setelah saya mendapat pengesahan. Jadi saya dah cadangkan kepada Padang Serai beralih pada tajuk yang lain. Okey. Padang Serai. Kasi selagi Minta laluan. Dah dah Padang Serai. Apa tu Sepang? Apabila tidak ada ruling secara spesifik daripada Tuan Speaker, sepatutnya tidak dilarang oleh pihak. Diamlah. Sepang, dengar, Yang Muhammad Sepang. Saya faham, saya faham Yang Muhammad Sepang. Kes mahkamah iaitu kes Syabas lawan dengan Dapan Lubi Osman, mahkamah telah putuskan apa dia makna subjudi. Saya tahu kes itu sebab saya mengendalikan kes itu. Mahkamah telah memberikan Speaker tak definisi bagi subjudi. berhentilah. Dalam kes ini, apabila mahkamah telah buat keputusan, Speaker, dan tidak ada rayuan secara rasmi, dia bukan subjudi. Kes sudah pantas Speaker tak official. bagi Mahkamah dah cakap, habis cukup dah. lah, berhentilah. Dan saya rasa pihak Bagan Serai boleh menyatakan tentang menyentuh tentang penghakiman itu. Ini adalah kaedah undang-undang. Orang yang tak baca undang-undang jangan cakap lah, diamlah. Dah. Okey, Padang Serai sila beralih tajuk lain yang lain. Ya. Dah Padang Serai nak beralih tajuk yang lain. Tak apa. Nanti saya buat ruling. Saya pun nak masuk sikit je lah, Tuan Speaker. Ya. Dah, salam. Saya faham. Sikit je, Salam. sikit Saya je, faham. sikit je. Saya faham. Tak payah. Dia dah beri, Tak dia beri payah floor. campur. Salam. Dia beri Sila floor. Padang Serai. Padang Serai beri saya floor. Dia beri selaluan pada saya. Isu yang sama. Lebih kurang samalah. Tak payahlah salam. Tak payah. Saya ingatkan. Dengarlah dulu. Saya ingatkan. Padang Serai ni ada lebih kurang 15 minit lagi masa dia. Dulu, Tuan Speaker. Ni. Dengar dulu, Tuan Speaker. Ya. Isu yang sama tak payah salam. Hampir sama. Baik, saya hanya nak sebut di sini bagi pihak Padang Serai lah ya. Kita lihat reaksi ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, nampak gaya mereka memang tidak boleh menerima hakikat bahawa satu kesalahan yang telah berlaku dan berdasarkan kepada reaksi yang ditunjukkan ya oleh ahli parlimen yang tak tahu beza di antara prejudis dan subjudis dan jondis ya, maka ianya tidaklah satu perkara yang menghairankan ya. Saya rasa persoalan ini memang jelas kesilapan telah dilakukan dan selagi mana isu ini dan tidak dibawa, tidak lagi ada rayuan yang secara resmi dibawa, ianya tetap boleh dibahas. Tetapi oleh kerana pihak ahli-ahli parlimen Barisan Nasional tak sanggup nak dengar fakta-fakta dan kegagalan pihak Menteri Dalam Negeri untuk menjamin keselamatan rakyat dan juga banduan dalam penjara, maka inilah respons mereka. Terima kasih. Sudah Padang Serai. Terima kasih. Saya ingatkan ada 10 minit lagi Padang Serai beralih kepada tajuk yang lain. Tuan Speaker, mengenai isu ni juga, saya di hari ini meminta supaya Menteri Dalam Negeri tidak meneruskan dengan cadangan untuk merayu kes di dalam kes Google ini. Kerana itu bukan subjudis. Kerana keluarga telah begitu melalui sengsara yang begitu besar. Dan kalau itu rancangan kerajaan, saya harap bahawa apabila Menteri menjawab minggu depan, keputusannya adalah untuk tidak merayu dan seperti kata Shah Alam tadi, mengaku apabila satu kesalahan telah dibuat. Saya Tuan juga Speaker, ingin menambah bahawa beberapa hari yang lalu Menteri Dalam Negeri beberapa hari yang lalu Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahawa hanya dua kes. Padang Serai cuba mempengaruhi keputusan mahkamah yang akan datang. Saya tak cakap lagi pasal saya dah beralih kepada perkara Padang Serai lain. Padang Serai sekejap ya. Saya dah beritahu tadi Padang Serai, saya nasihatkan supaya beralih isu yang lain. Saya akan buat ruling. Tapi tak payahlah panjang-panjang kalau lagi isu yang berkaitan. Ya. Okey. Tuan Speaker. Saya lagi 9 minit ni. Ya. Tuan Speaker, saya tidak lagi teruskan dengan mengenai isu keputusan mahkamah, tetapi secara general isu mati dalam tahanan. Atas isu yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri beberapa hari yang lalu bahawa hanya 2 kes mati dalam tahanan disebabkan serangan oleh polis, tetapi yang lain semua disebabkan kesihatan, disebabkan gantung diri, begitu banyak gantung diri dan sebagainya. Saya nak ulas mengenai itu, berdebat mengenai itu, iaitu apabila dinyatakan sebab kesihatan, apabila kes Dharmendran baru-baru ni terjadi,
Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur mengeluarkan kenyataan dengan segera menyatakan bahawa Dharmendran mati disebabkan breathing difficulties, kesesakan bernafas. Tetapi kita tahu itu adalah satu kenyataan palsu. Selepas itu kita mendapat laporan postmortem yang jelas menyatakan bahawa Dharmendran bukan sahaja diseksa sampai mati, tetapi kedua-dua telinganya di stapler. Ini yang dilakukan. Tetapi reaksi pertama PDRM adalah untuk menafi dan kata health reasons. Kes Coogan pun sama. Tidak mengaku, menyatakan beliau minum segelas air dan jatuh. Jadi apa yang saya nyatakan di sini? Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hanya 2 kes yang disebabkan oleh salah laku polis, yang lain semua health reason, kita tidak boleh percaya statistik itu. Kerana reaksi pertama anggota tertinggi polis adalah untuk menutup kes. Itu jelas dari kes Dharmendran, jelas dari kes Coogan, dan tergamak Menteri Dalam Negeri, yang berhormat Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa semua kes lain adalah health issue. Ini tidak benar, Tuan Speaker. Jadi saya sekali lagi berharap bahawa kerajaan mengubah rancangan mereka untuk tidak menubuh IPCMC dan bergantung kepada EAIC dan sebagainya, dan pada kadar segera menubuhkan IPCMC kerana ini melibatkan nyawa rakyat. Itu perlu diingati. Nyawa rakyat. Dan hari ini saya nak beritahu juga Tuan Speaker, Tuan Speaker, bahawa kesengsaraan setiap keluarga orang yang mati dalam tahanan polis, mungkin semua yang kebanyakan yang berhormat di sini tidak tahu, saya tahu. Ia adalah satu kesengsaraan dan kesakitan yang amat sangat. Lebih teruk daripada tahanan yang diseksa sampai mati seperti Coogan dan Dharmendran. Jadi kita perlu mengambil perkara ini serius. Tak kira dari belah mana, dan pastikan bahawa sesuatu yang efektif dilakukan untuk memberhentikan gejala pembunuhan di dalam tahanan polis oleh anggota polis. Saya meneruskan kepada isu yang lain, Tuan Speaker, iaitu saya hendak menimbulkan satu lagi perkara yang kita harap akan dinyatakan di dalam titah diraja tetapi tidak dinyatakan, iaitu proses pendemokrasian dan mengembalikan negara kita kepada prinsip-prinsip atas mana negara kita telah dimulakan pada tahun 1957. Tidak ada apa-apa mengenai pendemokrasian dalam titah diraja. Dan visi negara yang bebas, yang mengamalkan rule of law, malangnya kita telah menyimpang daripada apa yang dijanjikan kepada rakyat negara ni dalam tahun 1957. Di sini, Tuan Yang di-Pertua, saya meminta izin membaca sedikit sahaja daripada titah diraja yang pertama pada sesi parlimen yang pertama negara kita, 12 September 1959, oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dan saya baca sedikit dengan izin Tuan Speaker, dan dokumen ini, titah diraja pertama ini adalah begitu penting dan saya harap ia akan sekali lagi bergema di dalam Dewan Yang Mulia ini. It is the product, dengan izin, it is the product of many minds working with a common aim to evolve a basic charter for this new Malayan nation of ours. A charter of our firm faith in the concepts and traditions of parliamentary democracy. And finally, and most important of all, a charter of our common belief that certain fundamental liberties are essential to the dignity and self-respect of man. Tuan Speaker, ini bukan Declaration of Independence of the United States. Ini adalah titah diraja Yang di-Pertuan Agong yang pertama, yang telah dilupakan oleh di bawah pentadbiran Barisan Nasional untuk 55 tahun yang lalu. These fundamental liberties, dengan izin Tuan Speaker, these fundamental liberties are written into our constitution. They include the liberty and equality of persons under the law, the basic freedom of speech and the freedom of worship. Dan ini penting, Tuan Speaker, iaitu therefore we wish all our subjects on this historic day to know and understand that the Constitution of the Federation of Malaya, our Charter of Rights and Liberties, is now finally and completely in operation.
Tuan Speaker, ini perkataan yang dikeluarkan pada tarikh permulaan negara kita sebagai negara yang bebas, iaitu 1959. Apa yang telah jadi selepas itu? Freedom of worship, freedom of speech dinyatakan di sini. Selepas itu, pihak pembangkang dan sesiapa yang tidak sehaluan dengan kerajaan ini seperti disentuh oleh Yang Berhormat Marang pagi tadi, tidak diberi apa-apa akses kepada media. Dari dahulu sampai sekarang. Tidak ada akses kepada media radio, tidak ada akses kepada media televisyen, tidak ada akses kepada media surat khabar yang bercetak sampai hari ini. Dan masalah ini bukan yang baru. Masalah ini telah mula tahun 1960 pun sama juga. Kita lihat pemimpin pembangkang membuat ucapan yang sama di Dewan Rakyat pada masa itu, meminta untuk hak supaya pembangkang diberi peluang bercakap di dalam radio Melaya. Mengapa Kerajaan Barisan Nasional begitu takut sehingga hari ini suara kita, imej kita dilarang daripada media elektronik dan cetak negara kita? Tiada jawapan apa-apa kepada soalan ini, Tuan Speaker, kerana ia tidak boleh dijawab. Dan saya harap bahawa selepas ini kita kembali kepada visi negara ini yang diucap oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dan dari segi itu, pagi tadi Yang Berhormat Keluang telah menyentuh mengenai reform di Parlimen. Ada dua perkara, Tuan Speaker. Kita perlu kembali kepada tradisi demokrasi berparlimen. Tradition of parliamentary democracy. Ia bermakna untuk membawa kembali the parliamentary spirit. Parliamentary spirit ataupun semangat parlimen. Bermakna apa dia? Bermakna memberi kepada pembangkang hak untuk bersuara di dua tempat. Di parlimen dan di negara. Dua-dua ini amat penting. Dan kalau kita lihat di parlimen, banyak masalah di mana suara dan perdebatan yang efektif tidak boleh dilakukan. Soalan terpaksa diberi 14 hari sebelum sesi persidangan. Bermakna soalan itu menjadi tidak Penjelasan. Dan still. Dan yang kedua, Penjelasan dia. opposition. Betul, Speaker. Tak ada masa lagi. Maaf, tak ada masa lagi. Sikit je, pendek Tak ada je. masa lagi, maaf. Kalau Sikit tidak saya je. benarkan, tak ada masa lagi. Tak, Opposition yang kedua, saya kurang faham. Tuan Speaker, Nak penjelasan opposition sikit je. days. Minta kebebasan. Di Westminster, Kebebasan Ni bersuara. kebebasan untuk bersuara ni. Kebebasan hari bersuara. pembangkang diberi Padang Serai, ataupun kebebasan 20 bersuara. opposition Bertanya. days. Kebebasan nak Langsung bersuara tidak ni. ada di sini. Ni kebebasan nak bersuara. Seluruh program ditetapkan oleh kerajaan dan kita Saya tidak tak diberi dapat di kebebasan apa-apa bersuara peluang. ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawatan kuasa pilih, Tuan Speaker, jawatan kuasa pilih ataupun select committee. Sistem ini perlu digunakan dengan cara yang betul. Di Westminster sejak tahun 1979, setiap government department ada satu jawatan kuasa pilih. Di sini tidak ada. Dan itulah caranya untuk kita menyelidik dan pastikan bahawa perbelanjaan dan polisi setiap kementerian dilakukan secara betul. Terima kasih. Yang kedua, Tuan Speaker, adalah saya kata bukan sahaja di parlimen tetapi di negara juga. Di negara, kebebasan bersuara saya dah sentuh mengenai akses kepada media yang amat penting. Tetapi Saya nak juga minta hak penjelasan. untuk berhimpun Datuk dan Speaker, nak mohon hak untuk penjelasan daripada bersuara Padang Serai. amat penting. Satu Ni minit. tak saya Datuk keluar Speaker, sikit lagi. satu je. Tak, Hak saya untuk- Tak hak diberi untuk laluan, tak bersuara. diberi laluan. Sila Hak duduk. untuk Datuk bersuara. Speaker. Sila Hak duduk. untuk bersuara iaitu di bawah Akta Saya tak boleh Hasutan. bersuara ni. Di bawah Akta Hasutan 1948, hak bersuara pembangkang termasuk wakil rakyat pembangkang Pulau disekat di Pinang, negara dengan utusan menggunakan tak dapat Akta Hasutan. Sehingga kita ditangkap, dituduh, Batu dituduh dan beberapa lagi wakil rakyat pembangkang dituduh. Pulau Pinang, Pulau Pinang ada utusan tak dapat semata-mata masuk buat kerana liputan. menyuarakan Jawab. bagi rakyat di negara. Itu yang saya kata kita perlu kembali kepada parliamentary spirit seperti yang dinyatakan
di dalam titah diraja Penjelasan yang dulu, pertama, penjelasan sikit. Tuan yang lebih betul. iaitu Ada kekeliruan Dan sikit, minta penjelasan. Tuan yang lebih betul. apabila saya kata parliamentary Tuan yang spirit, betul, saya minta sikit. No. Padang Serai, tolong bagi sikit. baca peraturan Sedikit mesyuarat. penjelasan. Saya minta. Saya ada 1 minit. Baca peraturan mesyuarat. Saya minta ni, saya minta kebenaran. Tak boleh cakap. You kena you Tak boleh cakap, tak ada kebebasan lama, suara, saya tak tahu. tutup. Tapi you baca peraturan Saya tak boleh mesyuarat. cakap, tak ada kebebasan Kalau lah. saya tak bagi laluan, you kena duduk. Terima kasih. Okey. Dan juga saya nak nyatakan bahawa masalah yang kita jadi Tuan Speaker, saya meminta supaya kembali kepada visi yang kita ada pada permulaan pada masa negara kita merdeka, seperti yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Ya, saya rasa siapa pun tidak akan bantah kepada perkataan-perkataan tersebut, dan saya harap bahawa kita boleh selepas itu menjadikan negara ini benar-benar demokrasi dan suatu negara yang kita boleh semua Tuan yang betul, banggakan minta kerana laluan sikit demokrasi je. kita. Saya nak menyokong Padang Serai je. Boleh Tuan Terima yang kasih. betul. Tuan yang betul. Terima kasih. Saya nak Habis. menyokong Padang Speech saya Serai. habis. Tuan yang betul.